fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat 178 hingga ayat 179. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajib melaksanakan hukuman qisas dalam kejadian orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan, dan sesiapa pembunuh yang diberi sesuatu kemaafan dari saudaranya, iaitu pihak terbunuh, maka hendaklah pihak yang memaafkan itu mengikut cara yang wajar dengan membuat tuntutan ganti rugi, dan pihak yang mendapat kemaafan itu hendaklah menunaikan bayaran ganti rugi itu dengan sebaik-baiknya. Itulah sesuatu keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu, dan sesiapa yang melampaui batas selepas penyelesaian itu, maka ia akan mendapat azab yang amat pedih. Ayat 178. Di dalam undang-undang qisas, kamu mendapat jaminan hidup, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat 179. Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang bersifat dengan sifat keimanan yang wajib menerima peraturan-peraturan dari Allah yang dipercayai mereka mengenai undang-undang qisas. Al-Quran menyeru mereka untuk memberitahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka undang-undang qisas, iaitu balasan bunuh pada orang-orang yang mati dibunuh, dan menerangkan perincian itu di dalam ayat yang pertama, iaitu ayat 178. Sementara di dalam ayat yang kedua, iaitu ayat 179, ia menerangkan hikmah difardukan undang-undang itu dan merangsangkan di dalam hati mereka supaya memikirkan hikmah itu dengan teliti. Di samping menggerakkan di dalam hati mereka perasaan takwa yang menjadi injak keselamatan dalam persoalan orang-orang yang mati dibunuh dan persoalan qisas. Undang-undang yang diterangkan oleh ayat ini mengenai pelaksanaan hukum qisas apabila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, ialah orang yang merdeka hendaklah dihukum bunuh kerana membunuh orang yang merdeka. Abdi hendaklah dihukum bunuh kerana membunuh abdi. Perempuan hendaklah dihukum bunuh kerana membunuh perempuan. Dan sesiapa pembunuh yang diberi sesuatu kemaafan dari saudaranya, pihak yang terbunuh, maka hendaklah pihak yang memaafkan itu mengikut syarat yang wajar dalam membuat tuntutan ganti rugi, dan pihak yang mendapat kemaafan itu hendaklah menunaikan bayaran ganti rugi itu dengan sebaik-baiknya. Ayat 178. Kemaafan itu ialah dengan menerima diat oleh pihak wali darah sebagai ganti membunuh balasan penjenayah itu. Apabila pihak wali darah menerima dan bersetuju dengan bayaran diat itu, maka wajiblah ia menuntut bayaran diat itu dengan tuntutan yang baik, reda dan mesra. Dan wajib di atas pembunuh atau walinya menunaikan bayaran diat dengan sebaik-baiknya untuk menjernihkan segala hati, menyembuhkan segala luka-luka di dalam jiwa, dan menguatkan hubungan persaudaraan di antara pihak-pihak yang masih hidup. Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan nikmat dan rahmatnya terhadap orang-orang yang beriman itu dengan mengurniakan undang-undang diat ini yang mengandungi keringanan dan kasihan belas kepada mereka. Itulah suatu keringinan
keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu. Ayat 178. Undang-undang ini tidak diberikan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat. Ia hanya diperundangkan kepada umat muslimin sahaja untuk memelihara nyawa ketika tercapai persetujuan bersama dan wujudnya kejernihan hati. Dan sesiapa yang melampaui batas selepas penyelesaian ini, maka ia akan mendapat azab yang amat pedih. Ayat 178. Di samping azab yang diancamkan kepadanya di akhirat, maka dia wajib dibunuh dan tidak lagi diterima diat darinya, kerana pencerobohan selepas adanya persetujuan dan penerimaan bersama itu merupakan perbuatan membatalkan perjanjian, mensia-siakan persetujuan bersama dan merangsangkan semula dendam kesumat selepas wujudnya kejernihan hati. Apabila wali darah menerima diat, maka ia tidak dibolehkan lagi kembali menuntut bela dan melakukan pencerobohan. Di sini dapatlah kita mengetahui betapa luasnya pandangan Islam terhadap desakan-desakan jiwa manusia ketika ia mengaturkan undang-undang untuk mengawalnya, dan betapa mendalamnya ia memahami keinginan-keinginan semula jadi mereka. Kemarahan terhadap darah yang tumpah itu memanglah suatu emosi yang semula jadi dan tabi'i. Oleh kerana itu, Islam memenuhi keinginan itu dengan menetapkan undang-undang qisas. Keadilan yang tegas itu dapat mematahkan kejahatan jiwa dan memadamkan dendam kesumat di dalam hati dan dapat mencegah penjenayah dari melanjutkan jenayahnya. Tetapi dalam waktu yang sama, Islam menggalakkan ke arah kemaafan. Ia membuka jalan dan memberi garis-garis panduan ke arah itu. Oleh itu, seruan ke arah kemaafan selepas ditetapkan undang-undang qisas itu merupakan seruan ke arah amalan meluhurkan jiwa secara sukarela, bukannya merupakan suatu fardu yang menekankan fitrah manusia dan membebankan dengan kewajipan yang tidak terdaya ditanggung olehnya. Setengah-setengah riwayat menyebut ayat ini sebagai mansuh. Ia telah dimansuhkan oleh ayat surah Al-Ma'idah yang diturun selepasnya dan menetapkan hukum yang mutlak bahawa nyawa dibalas dengan nyawa. Dan kami telah tetapkan ke atas mereka di dalam Taurat bahawa nyawa dibalas dengan nyawa hingga akhir. Surah Al-Ma'idah ayat 45. Ujar Ibn Kathir dalam tafsirnya. Dan telah disebutkan tentang sebab nuzul ayat ini, suatu ayat yang diriwayatkan oleh Al-Iman Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim. Kami telah diceritakan oleh Abu Zarrah. Kami telah diceritakan oleh Yahya Ibnu Abdullah bin Bakir. Aku telah diceritakan oleh Abdullah Ibnu Lahiyat. Aku telah diceritakan oleh Atta Ibnu Dinar dari Sa'ad Ibnu Jubair mengenai firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan melaksanakan qisas dalam kejadian orang-orang yang mati dibunuh, iaitu jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Ayat 178. Perintah yang disemikian itu adalah kerana ada dua suku Arab yang berperang di zaman Zahiliyah tidak lama sebelum Islam. Di antara mereka berlaku pembunuhan dan kecederaan mendapat luka-luka sehingga mereka tergamak membunuh abdi-abdi dan kaum wanita. Mereka tidak sempat membuat tuntutan-tuntutan terhadap satu sama lain sehingga mereka memeluk agama Islam. Salah satu dari dua suku itu menunjukkan sikap angkuh terhadap suku yang lain kerana mereka mempunyai bilangan yang ramai dan harta yang banyak. Mereka bersumpah
tidak akan bersetuju sehingga orang-orang yang merdeka dari suku yang lain itu dibunuh kerana membunuh hamba mereka, dan lelaki dari suku yang lain itu dibunuh kerana membunuh perempuan-perempuan mereka. Lalu turunlah ayat mengenai mereka itu, iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Ayat 178. Ayat ini dimansuhkan dengan ayat surah Al-Ma'idah. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ayat 45 surah Al-Ma'idah. Demikianlah juga diriwayatkan dari Abu Malik bahawa ayat ini dimansuhkan dengan ayat nyawa dibalas dengan nyawa. Yang jelas pada kami, tempat ayat ini berlainan dari tempat ayat nyawa dibalas dengan nyawa. Setiap ayat dari dua ayat ini mempunyai bidang masing-masing yang berlainan. Bidang ayat nyawa dibalas dengan nyawa ialah bidang pencerobohan individu, iaitu pencerobohan satu individu yang tertentu ke atas satu individu lain yang tertentu, atau pencerobohan beberapa individu yang tertentu ke atas satu individu atau ke atas beberapa individu yang tertentu. Di sini penjenayah pasti dihukum balas bunuh selama pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Adapun ayat yang sedang kita bicarakan sekarang ini, maka bidangnya ialah bidang pencerobohan berkelompok, seperti yang telah berlaku kepada dua suku Arab tadi, di mana satu keluarga menceroboh ke atas satu keluarga yang lain, atau satu suku menceroboh satu suku yang lain, atau satu kelompok menceroboh satu kelompok yang lain, lalu mengorbankan mangsa-mangsanya dari orang-orang yang merdeka, hamba-hamba abdi dan wanita-wanita dari kedua pihak. Oleh itu, apabila dijalankan hukuman pengadilan kisas, maka orang yang merdeka dari suku itu hendaklah dibalas dengan orang yang merdeka dari suku yang satu lagi. Hamba suku ini hendaklah dibalas dengan hamba suku itu, dan wanita suku ini hendaklah dibalas dengan wanita suku itu. Jika tidak, bagaimana hendak dilaksanakan hukum kisas dalam kes yang seperti ini, di mana satu kelompok menceroboh satu kelompok yang lain. Jika pandangan dan pendapat ini betul, maka di sana tidak ada pemansuhan terhadap ayat ini dan tidak ada apa-apa pertentangan di antara ayat-ayat yang mengenai hukum kisas itu. Kemudian ayat ini menyempurnakan pembicaraan mengenai undang-undang kisas dengan mengemukakan hikmahnya yang mendalam dan matlamatnya yang akhir. Di dalam undang-undang kisas, kamu mendapat jaminan hidup wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat 179. Tujuan undang-undang kisas, iaitu hukuman kisas itu bukannya bertujuan membalas dendam dan memuaskan perasaan dendam kesumat. Malah ia mempunyai tujuan yang lebih mulia dan tinggi dari itu lagi, iaitu untuk membela hidup dan untuk kepentingan hidup. Malah kisas itu sendiri merupakan hidup, dan di samping itu ia bertujuan supaya manusia berfikir tentang hikmat undang-undang kisas itu, dan supaya menggerakkan dan merangsangkan hati mereka ke arah takwa kepada Allah. Hidup yang wujud dalam undang-undang kisas itu adalah terbit dari tindakan mencegah penjenayah dari awal-awal lagi dan melakukan pencerobohan. Kerana orang yang yakin bahawa dia pasti membayar dengan nyawanya apabila dia membunuh orang, tentulah dia akan berfikir panjang dan tentulah dia akan teragak-agak untuk melakukan pencerobohan. Ia juga terbit
dari kepuasan hati wali-wali darah ketika berlakunya pembunuhan kisas itu, kerana ia tidak lagi menaruh perasaan dendam, kesumat dan keinginan menuntut bela, iaitu satu keinginan yang tidak mengenal batas di kalangan suku-suku Arab, sehingga terus-menerus menimbulkan peperangan-peperangan yang terputus-putus selama 40 tahun, sebagaimana yang telah berlaku di dalam perangan Al-Basus yang terkenal di sisi mereka. Dan sebagaimana kita dapat melihat dalam kehidupan kita orang-orang Arab pada hari ini, sehingga darah hidup itu mengalir di dalam pembunuhan-pembunuhan, membalas dendam di antara keluarga, generasi demi generasi dengan tidak terhenti-henti. Di dalam Undang-Undang Kisas terdapat jaminan hidup dalam erti katanya yang syumul, kerana pencerobohan di atas nyawa seseorang individu merupakan pencerobohan di atas semua nyawa dan semua manusia yang hidup, yang mempunyai sifat hidup yang sama dengan si mati yang dibunuh. Apabila Undang-Undang Kisas dapat mencegah penjenayah dari mencabut satu nyawa, maka bererti ia dapat mencegah penjenayah itu dari menceroboh seluruh nyawa orang lain, nyawa-nyawa yang lain. Pencegahan itu memberi jaminan hidup yang mutlak, iaitu ia bukan hanya memberi jaminan hidup kepada satu individu, pada suatu keluarga, pada satu kelompok, malah memberi jaminan kepada hidup seluruhnya. Kemudian ayat itu merangsangkan kesedaran supaya memikirkan hikmat kebijaksanaan Allah dan supaya bertakwa kepada Allah yang menjadi faktor terpenting dan pengaruh utama untuk memelihara keselamatan nyawa. Supaya kamu bertakwa, ayat 179. Takwa pengikat hati manusia dari melakukan pencerobohan. Takwalah satu-satunya tali yang mengikat hati manusia dari melakukan pencerobohan, iaitu pencerobohan memulakan pembunuhan dan pencerobohan membalas bela. Takwa ialah kepekaan hati dan perasaannya yang sentiasa takut kepada Allah, sentiasa segan mendapat kemurkaannya dan sentiasa menuntut keredaannya. Tanpa ikatan takwa, syariat tidak mungkin tegak. Undang-undang tidak akan berjaya dan tiada seorang pun yang merasa malu-malu dan segan. Peraturan-peraturan yang kosong dari roh, dari kepekaan, dari ketakutan dan dari keinginan mendapat keredaan dari satu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan mereka manusia adalah tidak cukup untuk mencegah manusia. Inilah faktor yang dapat mentafsirkan kepada kita betapa sedikitnya perlakuan jenayah yang dikenakan hukuman hudud di zaman Rasulullah SAW dan di zaman khalifah-khalifah, dan kebanyakan hukuman itu berlaku dengan pengakuan sukarela dari penjenayah itu sendiri. Di sana terdapat kesedaran takwa yang tinggi. Kesedaran inilah yang menjadi pengawal yang berhemat di dalam hati nurani mereka dan mencegah mereka dari jenayah-jenayah. Di samping wujudnya syariah yang jelas yang mengetahui segala rahsia fitrah manusia dan isi hatinya. Di sana juga terdapat kesepaduan di antara peraturan-peraturan dan undang-undang dari satu sudut dan bimbingan-bimbingan dan ibadat-ibadat dari satu sudut yang lain. Dan semuanya bekerjasama untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang mempunyai kefahaman dan pemikiran yang bersih, perasaan yang bersih, harakat yang bersih, dan perilaku yang bersih. Kerana ia
mahkamahnya yang pertama dalam hati nurani. Sehingga apabila nafsu kebinatangan manusia menjadi liar di suatu ketika dan terjatuh dalam suatu kesalahan, iaitu semasa ia tidak dilihat oleh orang lain dan tidak dapat ditangkap oleh undang-undang, maka keimanan akan berubah menjadi jiwa yang memberi kecaman dan kritikan yang tajam yang mencubit hati nurani, menimbulkan khayalan yang menakutkan dan menyebabkan tuannya tidak dapat mencapai ketenangan sehingga ia mengakui kesalahannya di hadapan undang-undang dan menyerahkan dirinya kepada hukuman yang berat dan bersedia menanggungnya dengan hati yang tenang dan rela untuk menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah dan balasan akhirat. Itulah kesedaran takwa. Itulah kesedaran takwa. Itulah kesedaran takwa. Itulah kesedaran takwa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.